أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah kita berhenti dulu, kita bercuti makna seminggu sempena Idul Adha. Itulah pada bab ma'rifati tariqir ru'yati. Itulah bab pada menyatakan mengetahui tarik makna cara ru'yah. Bagaimana ru'yah Allah Subhanahu wa taala, ru'yatullah itu. Qala haddatsani Zuhair bin Harbin. Haddatsana kata Zuhair, haddatsana Yaqub bin Ibrahim. Yaqub pula kata haddatsana abi, dia kata telah mentahdiskan akan kami oleh ayah aku iaitulah Ibrahim. Kemudian abinya ani bani Syihabin, iaitulah Ibrahim. Ayah kepada Yaqub naqal ambil daripada Syihab pula an Ata'in ibn Yazid al-Laythi. Kemudian kata Ata' ibn Yazid al-Laythi anna Aba Hurairah, bahawa Aba Hurairah akhbarahu, memberitakan oleh Abu Hurairah akan dia akan Ata'. Tak cerita bahasanya Abu Hurairah dia menceritakan kepadanya, yakni makna kepada aku. Apa dia? Anna nasan qalu, bahawa adalah manusia, sejumlah daripada manusia, qalu berkata mereka itu, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal naro Rabbana, ya Rasulullah, yalah kedok ni kita ni boleh ke tidak ni tengok akan Tuhan kita yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh saja orang panggil pertanyaan ini datang daripada kemuskilan para sahabat. Boleh jadi ada orang duk bawa isu kata boleh tengok tak boleh tengok. Begitu pertanyaannya, adakah kami ni boleh tengok akan Tuhan kami pada hari kiamat? Jadi kalau tak boleh tengok Tuhan kami akhirat kelak, maknanya tak ada istimewa lah. Kita orang beriman ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudaruna fi ra'yatil qamar. Jadi kita faham daripada pertanyaan sahabat ini, dan Nabi faham. Nabi dapat menanggapi, orang panggil kekeliruan yang wujud kepada para sahabat.
Yakni macam mana kita nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala kan? Maknanya secara logiknya maknanya kalau misalnya kita kata makhluk ini, kalau makhluk yang berada di atas pentas umpamanya itu pun sudah tempat yang sangat tinggi. Nah, jadi begitu orang yang duduk belakang, orang yang jenis kotok-kotok, panduk-panduk pendek-pendek ni, duduk depan dia orang lebih tinggi daripada dia ni. Jadi duduk jadi tape. Tu satu orang panggil satu bentuk pemikiran yang datang kepada mereka dan mereka saling bercakap-cakap. Sedap demo tinggi ni. Bolehlah. Begitulah soalnya. Ya, seolah-olahnya maknanya ada orang yang tidak mempunyai kesempatan sebagaimana atau popular sebagaimana orang lain. Maksudnya maknanya ada tafawut, ada berlebih kurang begitu. Tu. Lalu Nabi jawapan Nabi itu mengandungi makna kekeliruan begitu. Nabi kata hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatal badri, adakah kamu jadi mudarat? Adakah dimudaratkan akan kamu? Adakah terjejas kamu pada melihat bulan pada malam al-badri, malam bulan purnama? Adakah siapa-siapa daripada kamu dia terjejas untuk dapat melihat bulan purnama? Pada malam bulan purnama, ada siapa-siapa dia tapir dengan orang tu ke orang ni ke? Adakah tak balas tu? Qalu la ya Rasulullah, tak ada nampak laku lah ni, jelas molek ni. Qala ya Rasulullah la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, tak ada mudarat sikit rabuk, tak terjejas sikit rabuk pun semua orang mendapat peluang yang sama. Tu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudaruna fi ru'yatil qamar, hal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun, dan adakah dimudaratkan akan kamu? Adakah kamu terjejas untuk dapat melihat akan matahari? Pada matahari yang tidak ada selain daripada matahari itu, malaikat mana tidak ada adunah, maknanya di sampingnya itu awan, tak ada awan jadi terjejas ke tidak? Ketika langit itu tidak ada awan, lepas tu ni nak tengok matahari itu jadi terjejas. Qalu la ya Rasulullah, dah tak ada awan nak tapi dengan apa? Tu. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tudaruna fi syamsi. Tu dah. La qala fa innakum tarawna, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kamu tarawnahu. Hal tudaru fi syamsi laisa dunahu sahabu. Dua kali. Dua kali. Qala hal, betul dah lah sana. Qalu ya la, qala hal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun. Kali pertama. Yang mula-mula hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatal badri, qalu la ya Rasulullah. Qala hal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun, maksudnya tidak ada makna selain maknanya awan padanya. Qalu la ya Rasulullah. Apa tu? Qala fa innakum, qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innakum, maka sesungguhnya kamu tarawnahu, kamu akan melihat akan dia, akan Allah. Kadzalika, seperti demikian itu. Maksudnya apa dia? Maknanya tak tapir sikit rabuk dengan apa-apa suatu. Maksud dapat melihat secara jelas, tidak terselindung, tak ada jadi tapir dengan apa-apa go, tak ada begitu. Jadi begitu mana dalil-dalil yang lain, mana ini antara dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya pada pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah orang beriman ini dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak. Begitu ketika di dalam surah Al-Mutaffifin, ketika Allah Ta'ala menafikan orang kafir dapat melihat Allah Ta'ala, secara mafhumnya juga adalah menisbatkan rasanya orang beriman itu dapat melihat Allah Ta'ala. Mana kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil la mahjubun. Maksudnya Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya mereka itu orang kafir pada hari itu, yakni hari kiamat, daripada Tuhan mereka la mahjubun,
sesungguhnya terhijab mereka itu orang kafir. Orang kafir pada muka akhirat dulu dia tak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Mafhumnya ger dia, mafhumnya orang beriman boleh melihat. Kalau lah orang beriman pun tak boleh melihat, tak payah royak lah balas tu. Tak payah royak lah kata pada muka orang kafir. Akhirat keluk, pada muka dia tak boleh tengok tu. Orang beriman boleh tengok ke tak boleh tengok juga. Tak payahlah kata begitu. Itu menunjukkan bahasanya kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi persoalan yang diutarakan oleh para sahabat ini adalah dari sudut bagaimana adakah kita dapat melihat dengan jelas ataupun samar-samar? Kerana tergambarkan oleh mereka sebagaimana mereka melihat sesuatu. Makna daripada kalangan makhluk ini, kerana di sana dia ada pelihatannya di sebalik cermin misalnya, mana melihat dalam keadaan berbagai cara dan rupa yang menyebabkan pelihatannya tidak jadi jelas. Maka Nabi menyatakan kamu akan melihat akan Allah Ta'ala kadzalika itu dari sudut jelas sejelas-jelasnya. Tidak ada sesuatu yang dapat menhadan kamu daripada dapat melihat Allah Ta'ala itu secara jelas. Yajma'ullahu nasa yaumal qiyamah. Allah Ta'ala menghimpunkan manusia pada hari kiamat. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala berfirman, man kana ya'budul syai'an falyattabi'un. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada mereka semua manusia, siapa-siapa dia sembah akan sesuatu, siapa dia sembah gapo-gapo nama, maka selekehlah dia ikut gapo nama saat ni. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsa asyamsa. Maka mengikutlah orang yang menyembah akan matahari. Wa yattabi'u man kana ya'budu al-qamara. Dan mengikutlah orang yang adalah mereka itu menyembah akan qamar, itu akan qamar. Wa yattabi'u man kana ya'budu at-tawaghita. Dan mengikutlah mereka yang menyembah akan segala tawaghit, mana segala taghut. Taghut ni ialah sesembahan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Taghut juga ialah sesuatu yang melampaui batasan. Jadi at-tawaghita. Siapa dia sembuh tawaghit, maka dia ikut tawaghit dia tu. Tawaghit itu ialah jamu taghut wa huwa kullu ma 'ubida min dunillah. Mana tiap-tiap benda yang disembah hak lain daripada Allah Ta'ala, nama dia tawaghit lah, nama dia taghut. Kalau duit lah, semua duit. Sebagaimana kata Malik bin Dinar, dia kata ad-dananiru wad-darahim fi hadzal zaman. Mana al-asnam fi hadzal zaman, berhala pada zaman ini apa dia? Ad-dananiru wad-darahim. Maknanya ialah duit-duit dinar dan juga duit-duit perak. Maksudnya al-asnam tu apa? Berhala. Berhala ni apa dia? Benda orang sembah. Jadi makna sekarang ramai orang sembah ad-dananir dan ad-darahim. Begitu. Ada satu cerita, anak tak ingat daripada kitab mana. Seorang waliullah. Itu kisahnya seorang yang makna dia mengetahui kasyaf kepada benda yang gaib. Dia berada di atas satu orang panggil mana tangga masjid lah, muka pitu poh masjid. Dia duduk situ. Dia kata ucapan dia itu telah menggegarkan mana orang-orang yang berada di sampingnya. Dia kata al-ma'bud tahta qadam. Dia kata al-ma'bud yang disembah itu di bawah tapak kaki aku. Jadi kalau al-ma'bud itu ialah yang disembah makna Tuhan lah. Lantas orang pakak khum dia pakak dia tendai dia sehingga dia mati. Kemudian cerita lama lepas pada tu seorang raja daripada kerajaan Turki Osmani, dia melawat masjid itu. Itu berlaku di Syam. Jadi ada orang cerita kepada dia, di sini berlaku ada satu orang yang soleh tapi dia bercakap benda yang sangat pelik lah. Dia kata al-ma'bud dia kata apa? Dia kata al-ma'bud tahta qadami. Jadi kerana diberitahu nama sikit-sikit itu seorang yang soleh jadi raja kan orang yang beragama, makna dia terasa sesuatu, ada sesuatu lalu dia sebab dia raja, dia boleh arahkan gali tepat tu. Bila digali didapati rupa-rupanya ada galian emas. Jadi makna kata wali Allah al-ma'bud tahta qadami, yang disembah tu ada bawah tapak kaki itu ialah emas lah. Sebab orang sembah emas.
Tu. Tapi kerana manusia tu tidak faham apa yang dia ungkapkan itu, lalu orang telah menganggapkan dia telah melakukan satu ucapan yang boleh menjadikan kufur. Tu. Jadi ayatnya ialah orang sembah mah, ya sembah ikut seluruh jiwa raga dia tu untuk harta benda dunia. Bermakna dia sembah harta benda dunia. Tu. Jadi maknanya maka dia kena ikut duit dia, ikut kereta dia, ikut manusia kalau dia sembah manusia. Tu. Wa yabqa hadhil ummatu fiha, dan kekalah oleh umat ini padanya pada yaumul qiyamah itu munafiquha, yakni yang munafik hadil ummah, fayatihimullahu tabaraka wa ta'ala fi suratin ghairi surati allati ya'rifuna, maka datanglah akan mereka itu munafiquha hadil ummah oleh Allah tabaraka wa ta'ala fi suratin, pada satu surah, pada satu rupa yang bukan surahnya Allah, allati ya'rifuna, yang mereka itu mengenali akan dia, fayaqulu, maka berkata Allah tabaraka wa ta'ala, ana rabbukum, mana aku ialah Tuhan kamu, fayaquluna na'udzubillahi minka hadza makanuna hatta ya'tina rabbuna. Tu. Jadi maknanya mana bagi orang beriman, orang beriman ialah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang paling orang panggil mantap, mana dalil yang merupakan teras kepada orang beriman ialah Allah Taala mukhalafah dengan segala sesuatu. Jadi maksudnya apa saja yang boleh masuk pada khayalan kita, boleh orang panggil ditanggapi, boleh difikirin, itu semua adalah bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang Allah Taala kepada mereka itu hadil ummah, di atas rupa bukan rupanya yang mereka itu mengetahui, ya'rifunaha, mengetahui akan dia akan surah itu, fayaqulu ana rabbukum, aku ni Tuhan kamu, fayaquluna na'udzubillah, kami minta berlindung dengan Allah Ta'ala, minka, daripadamu, hadza makanuna, ini adalah tempat kami, ini adalah tempat kami, mana pendirian kami, hatta ya'tina rabbuna, sehinggalah datang akan kami oleh Tuhan kami, fa iza jaa rabbuna arafnahu, apabila datang oleh Tuhan kami, pasti arafnahu, kami akan kenal akan dia. Maknanya inilah maknanya, kalau kita makhluk ni kita akan kenal, pasti akan kenal seorang itu apabila kita pernah melihat akan dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ni kita tak pernah melihat dia, tetapi kali pertama kita melihat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak syok lagi. Kita akan kenal Allah Taala. Itu adalah Allah Taala. Jadi fa'arafna fayatihimullahu ta'ala fi suratihi allati ya'rifuna ay ya'rifunaha. Yang mana Allah Ta'ala datang kepada mereka itu pada rupanya Allah, yang mengenal mereka itu akan dia akan rupa Allah. Bagaimana rupa Allah Ta'ala? Menyalahi daripada apa yang pernah mereka lihat, dengar dan terkhayalkan di dalam fikiran mereka. Maka macam mana boleh tidak mengenali? Tu. Kalau Nabi, orang Yahudi bila tengok susuk tubuh badan Nabi kali pertama itu, makna yes, mereka mengatakan semua pakat kata je, sebab hok mula-mula tengok Nabi ialah orang Yahudi. Mereka tetap degil untuk tunggu Nabi walaupun panas terik sekalipun. Orang mukmin, orang muhajirin baik, orang ansar baik balik tu. Jadi maknanya itu kerana mereka sudah diberitakan, ceritakan susuk Nabi ni macam mana. Jadi mereka juga mengenali Nabi itu, mereka sangat mengenal Nabi. Jadi orang beriman mereka sangat mengenal Tuhan mereka itu. Jadi kalau yang datang itu bukan seperti rupa yang mereka kenal Tuhan mereka, mereka tidak akan menaminkan akan dia, menerima akan dia. Jadi fi suratihi allati ya'rifuna fayaqulu, maka dia berkata, Tuhan Allah, mana ana rabbukum, aku ialah Tuhan kamu,
Fayaquluna maka berkata mereka itu hadhil ummah, anta rabbuna, yo munglah Tuhan kami. Nah, macam mana tak boleh mengaku lagi, macam mana tak boleh kenal lagi, sedangkan dianya menyalahi daripada mana-mana surah yang pernah diketahui oleh orang yang beriman. Bermakna itulah Allah Subhanahu wa taala. Fayattabi'unahu, maka mengikutlah hadhil ummah ini akan dia akan Allah Subhanahu wa taala. wa yudrabu siratu, maka dijadikan, makna dipukul maksudnya dijadikan, dibentangkan as-siratu. Tuh ana dipukul maksudnya dibentangkan akan sirat, titian baina zuhrai jahannam, di antara dua belakang jahannam, maksudnya di atas belakang jahannam. Belakang ni makna di atas jahannam dah, neraka jahannam. Fa'akunu ana wa ummati, maka adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah aku, ana aku, wa ummati, itu dia ibrazkan domir untuk diatofkan kepadanya, kepada domir. Maka adalah aku, aku dan ummat aku, awwala man yujizu, ialah orang yang mula-mula mereka yang lulus dapat lalu di atas sirat ni. Wala yatakallamu yauma idzin illa rusulu, tidak bercakap-cakaplah pada hari itu yaumul qiyamah itu illa rusulu, malaikat para rasul saja yang bercakap, orang lain semua pakat dia senyap dik lah kau. Wa da'war rusuli, dan bermula dakwaan seruan para rasul yauma idzin, pada hari itu yaumul qiyamah, Allahumma sallim, mana ketika dibentangkan, mana yauma idzin lebih khusus lagi nya ialah hayna yudrabu as-sirat. Tu ketika dibentangkan akan sirat bila umat rasul itu dia lalu di atas sirat, apa seruan rasul? Salim, salim, ya Allah tolong selamatkanlah maknanya umat aku ini salim, salim, gitulah para rasul salim, salim, maknanya ucapan orang lain tak berkecek apa dah, tak boleh nak berkecek yang bercakap hanya para rasul, dan ucapan mereka ketika itu ketika mana umat masing-masing melalui di atas sirat itu, salim, salim, ya Allah tolonglah selamat akan umat aku ini. Wa fi jahannam kalalibu, dan pada jahannam ini dia ada kalalibu. Kalalibu ni ana pengait lah, pengait mislu syauki sa'dan, seperti mana duri-duri sa'dan. Sa'dan ini ialah sejenis tumbuhan yang mana batang dia tu penuh dengan duri, penyakut. Kemudian pucuk dia tu macam penyakut dah. Begitulah mana kayu sa'dan. Jadi itu ada bandingan dia. Rupa dia lagi tu lah. Jadi yang mana mislu syauki sa'dani, hal ra'aitu sa'dan, adakah kamu pernah melihat, maksudnya mengenal ke dok sa'dan mengenal ke dok kayu sa'dan tumbuh yang bernama sa'dan jadi kalau kenal mudah tak payah royak dah lah tu. Jadi para sahabat kata qalu na'am, ya kena kena cerak lah kayu sa'dan cumanya na'am, ya Rasulullah. Qala fa innaha mislu syauki sa'dan, maka bahawasanya kalalibu tu ialah seumpama syauki sa'dan lah. Mana duri-duri yang ada pada tumbuh sa'dan ini, makna penyangkut, kemudian di batang penyangkut ni dia ada duri. Berbentuk penyangkut kemudian dia ada duri. Jadi ada duri tak mudah sangatlah melekat tu, mana pakai kait. Ghaira annahu, melainkan bahawasanya makna kalalib ini la ya'lamu ma qadru, la ya'lamu, tidak diketahui apakah qadar izamiha, besar dia tu tak tahulah setara mana tapi tentulah besar munasabah lah nak ngait kaki ni. Illallahu, melainkan Allah Ta'ala saja tahu besar mana. Kalau begitu takhtafun nasa bi'amalihim, takhtafun nasa menyambar kalalibu tu, menyambar sambar sambar akan manusia bi'amalihim, dengan iktibarkan amalan mereka.
Tu. Amalan mereka tu bagaimana? Maka begitulah. Dia kait tu makna kait, wak lelok kait jako ni, wak acah-acah jako ni. Tu. Ataupun makna tak berhenti adu macam kita batuk lawan kita Allah ni muncul ni alhamdulillah. Kalau tidak anak duk mengajar malam kan, 2 malam duk mengajar boleh duk batuk, malu juga kau ni. Ni alhamdulillah hari ni tapi duk ni. Jadi ni batuk tak berhenti adu bertubi-tubi ni. Ni apa maksudnya dia duk cakok duk kait tu bertubi-tubi. Allah ni tu. Berkatulah dengan amal kita bi amalihim dengan sebab faminhumul mu'minu baqiya bi amalih. Maka setengah daripada mereka itu annas ialah orang yang beriman, kekalah dengan amalan mereka, amalannya al-mukmin. Wa minhu al-mujaza, mereka yang dilalukan akan dia akan maknanya annas ni tu sebahagian daripada mereka hatta yunajja, sehingga dilepaskan akan dia. Dilepaskan akan dia annas ni hatta idza faraghallahu minal qada, sehingga apabila selesai dah Allah Taala daripada qadanya, penyelesaiannya kira-kira Allah Taala mana bainal ibadi, di kalangan hamba-hamba, wa arada an yukhrija, dan menghendakilah oleh Allah Taala bahawa dia mengeluarkan birahmatih, dengan rahmatnya, dengan sebab rahmatnya Allah, min arada min ahli nar, akhir orang yang Allah Ta'ala kehendaki daripada ahli neraka ni, Allah Ta'ala menghendaki nak mengeluarkan dia daripada neraka, yang dia tu masuk dalam neraka. Jadi bila Allah Ta'ala menghendaki mengeluarkan ahli neraka ni dengan rahmatnya, kesian belah dia ni, amaral malaikata, nescaya memerintahlah oleh Allah Ta'ala akan malaikat an yukhriju, bahawa mereka itu malaikat mengeluarkan minan nar, daripada neraka, men kana la yusyriku billahi syai'an, akan mereka yang tidak syirik dengan Allah Ta'ala ke sesuatu. Itulah maksudnya ayat kata mustahak, pentingnya orang panggil adam syirik billahi subhanahu wa ta'ala. Itulah modal yang paling utama sekali, supaya tidak muqalladun finnar. Apa dia yang menyebabkan muqalladun finnar, kekal di dalam neraka? Asyirku billah wal iyad billah. Takwa yang paling basic, takwa yang paling asas ialah bertakwa daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah yang paling basic, paling asas. Kerana adanya syirik dengan Allah Taala itu menyebabkan maknanya kekal selama-lamanya dalam neraka. Tapi manakala seorang itu ada iman, akhirnya dia boleh keluar daripada neraka. Dia masuk neraka kerana dia bawa dosa, sebenarnya nak cuci dosa, nak pelokah dosa. Mimman aradallahu ta'ala, semua tu ialah orang yang Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala kehendak an yarhamah, bahawa Allah Ta'ala mengasihani akan dia. Tapi dia adalah sahabat-sahabatnya, hubungnya dia dengan Allah Ta'ala tu. Ya Allah Ta'ala nak boleh kesian belah kepada dia tu. Sudah tentulah orang-orang yang tidak agah dengan Tuhan, tidak takabur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana sikap takabur, hagah mata, bertenggak ni semua benda yang paling Allah Ta'ala benci. Tu. Yalah, walaupun seorang yang banyak melakukan maksiat, tapi dia walaupun dia banyak melakukan maksiat, walaupun dia tu mu'lin, orang yang menzahirkan maksiat, tetapi dia ada masih lagi perasaan rasa malu kepada Allah Ta'ala. Dia merasa diri dia tu jahat. Mengaku tu dipanggil iktiraf, itu paling penting. Sudah bersalah, tak mengaku bersalah pula. Tu. Kita mau pun makna nak marah. Dia bersalah tapi berlagak macam dia tak bersalah. Allah Ta'ala pun marah. Tapi kalau kita iktiraf dengan pernyataan ikrar dengan lisan kita, dan boleh jadi seorang itu dia tidak sebut dengan kata-kata, tapi hati dia walaupun dia banyak melakukan maksiat, tapi dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang wajib. Maknanya dia ada ketika orang panggil rasa takzim, dia ada juga. Maksudnya tidaklah makna dia buat jahat, kejahatan itu perkara-perkara yang menyebabkan masuk dalam makna takabur ataupun angkuh. Mimman yaqulu la ilaha illallah, daripada mereka yang berkata la ilaha illallah. Dengan sebab tu kita kena galakkan orang untuk banyak-banyak mengatakan la ilaha illallah. Kerana kata-kata kita itu maksudnya kita tidak tahu
kadang-kadang apa yang kita kata itu benar-benar orang panggil, maksudnya ialah kita benar-benar dapat menhayati suatu ketika, suatu lafaz, ketika satu ucapan kita kata la ilaha illallah, suatu ketika itu makna sangat ikhlas dan itu sangat-sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'rifunahum finnar. Bagaimana malaikat ni kenal ni? Ke hang letu habis dah. Nak kenal lagu mana? Sebagaimana mayat-mayat yang terbakar, nak kenal boleh ke tak? Tak boleh. Bagaimana malaikat boleh mengenali? Tu dia. Fa ya'rifunahum finnar. Maka mengenalilah mereka akan mereka itu min aradallahu an yukhrijuhum. Mana minan nar. Finnar ya'rifunahum bi atharis sujud. Dengan kesan sujud. Tu. Ta'kulun naru min ibni adama. Memakailah oleh api daripada anak Adam illa athar sujud. Malaikat kesan sujud tak boleh nak pakai, tak hangung. Tu. Itu yang timbul setengah-setengah orang ni. Ini pun kita tak tahu daripada mana. Yang bokeh kata-katanya mereka sengaja. Buat orang panggil apa ada kesan sujud. Padahal tak sebenarnya. Yalah setengah orang tu kalau tulis dahi dia tu agak menonjol, dia mudah berbekas lah. Tapi ada orang dia pisah dia sekali dia bakal setul tak pandang ni dan jadi nelah. Itu tak ada orang panggil ni daripada perangai juhala kesan sujud itu mana tak nampak, tak nampak. Kita sujud tu dia ada kesan dia tu. Seorang yang berulang alik itu ada hadis. Mana bersaksi oleh kamu bahasanya orang yang berulang alik ke masjid itu ialah orang yang beriman. Cukup dah lah. Dari segi zahirnya tu. Mana bahawa dia tu adalah ahli kiblat. Itu nisbah kepada kita makhluk. Yang hakikatnya kesan sujud itu yang benar lah, yang ikhlas, yang benar. Sujud itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka api tak boleh nak makan. Api tak boleh nak makan. Haramallahu 'alan nar. Allah Taala menharamkan di atas neraka an ta'kula atharat sujud, bahawa ia makan akan kesan sujud. Maka fayukhrajuna minan nar, maka dikeluarkan akan mereka itu min aradallah tadi minan nar wa qadim tahasyu. Sesungguhnya imtahsyu makna ihtaraku, sesungguhnya telah terbakarlah mereka itu. Jadi selain daripada kesan sujud sana, fayusabbu alaihim ma'ul hayah, maka dituan dicuruh di atas mereka itu. Mereka itu mana? Mereka itu men aradallahu an yukhrijuhum minan nar. Orang-orang yang Allah Taala kehendaki nak mengeluarkan mereka itu daripada neraka, dicurah di atas mereka itu air hidup. Tu air hidup ni dia Kristian, macam Kristian dia banyak propaganda jadi ialah maksudnya kadang-kadang dia ambil daripada hadis dan benda tu makna dia cipta lah, makna ada air. Kemudian dia buat cerita tu ni air hidup. Jadi kadang-kadang orang buat filem, buat cerita tu dia ambil daripada hadis, ambil daripada cerita-cerita Bani Israel campur-campur semua tu. Maka dia rekoh-rekoh tu. Jadi maksudnya air hidup ini mana tak mati dah lah. Nama lagi air hidup tu. Fayuk faya mana? Fayambutuna minhu, maka tumbuhlah oleh mereka itu min aradallahu an yukhrijuhum minan nar minhu min ma'il hayat sana, air hidup sana dah hang letu habis dah tinggalnya kesan sujud. Bila dicuah akan air hidup ini maka tumbuhlah gambar begitu kalau orang feel agak dia reko-reko makna air hidup. Jadi maksudnya kalau kita kata seorang yang dah tinggal sakit baki, orang panggil anggota tubuh badan, makna dia boleh tumbuh lagi tu. Jadi itu makna dicampur dengan orang propaganda. Kama tambutul hibbatu, sebagaimana tumbuh benih fi hamilis sail, pada bawaan air bah. Air bah dia bawa benih-benih itu lepas pada tu makna tumbuh. Bila dia sampai mendarat daripada mana-mana bumi maka benih saat ni pun tumbuhlah. Itu bandingan ayat kata tumbuh. Tu
Bandingnya seperti orang panggil hibbatu fi hamilit sail. Bukan hamil. Mana bandingnya ialah seperti hibbah itulah. Mana habbah ni. Mana hibbah tu maknanya biji sana. Biji yang dia tumbuh. Macam mana dia tumbuh? Biji sana biji yang dibawa oleh air bah ni tumbuh. Summa yafrughullahu ta'ala, kemudian selesailah oleh Allah minal qada, daripada penyelesaiannya, keputusannya nah, pengadilannya bainal ibad, di kalangan hamba-hamba, wa yabqa rajulun dan tinggallah satu orang laki-laki. Cotek seorang dia, satu orang laki-laki, muqbilun biwajhih, berhadap dengan mukanya, alam nar, di atas neraka, wa huwa akhiru ahlil jannah. Itu dia. Dan dia merupakan yang paling akhir ahli syurga, dukhulan nisbah kepada masuk. Dia akhir sekali masuk syurga. Anak tak ingat dah nama dalam kitab Minhajul Abidin itu. Nama kau dah tak ingat dah. Dia kata, Allah cita-citanya akulah lelaki itu. Tengok. Orang yang paling akhir masuk syurga. Maksudnya masuk syurga juga. Walaupun terakhir, takut-takut tak masuk syurga langsung. Jadi dia tidaklah anggap diri dia tu yang terbaik. Tak okey aku orang terakhir masuk syurga ni. Kita ni sudah tentulah kita ni ada ranking ni. Ada rankingnya ni. Tu. Tidak dia nak ayat kata dia tidak bersangka baik kepada dirinya. Allah cita-citanya kalau akulah orang tu, orang yang akhir sekali masuk syurga tu, pun tak apa dah. Walaupun bersakit-sakit dalam neraka sekian lama sekalipun tetapi akhirnya boleh keluar daripada neraka dan masuk syurga Tapi dia bukan orang tu dengan sikap dia tu kita fahamlah. Orang yang terbaik sikap dia begitu dukhulan al-jannata, nisbah kepada masuk ke syurga. Fayaqulu ay rabbi. Maka berkata dia, rajulun sana. Bagaimana cerita dia ni? Ada permainan ni laki-laki ni. Fayaqulu ay rabbi, itu harfun nida. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, isrif wajhi anin nar. Itu dia. Jadi muka dia tu mengadap kepada neraka. Tak ada gamuk pandai. Mengadap ke neraka. Okey, ni. Bukan duduk dalam neraka ni. Mengadap kepada neraka ni. Tu. Jadi dia minta dengan Tuhan, ai Rabbi, Tuhan, tululah palin wajah aku, muka aku daripada neraka. Fa innahu qad qashabani, maka sesungguhnya wajhi itu makna qad syabani, sesungguhnya telah membakar ahraqa, makna ahlakani, mana sesungguhnya telah membinasakan. Qashaban makna ahlakah, sesungguhnya telah membinasakan ni akan daku, rihuha telah membinasakan akan daku oleh bangunnya neraka. Tu. Maka bahawasanya sya'an. Maka bahawanya sya'an sebab fa'il kepada qabasha tu rihuha, makna zahir. Maka bahawasanya sya'an sesungguhnya telah membinasakan akan daku oleh bangun neraka. Bangun neraka pun sudah cukup untuk membinasakan. Allah Tuhan, tolonglah Tuhan, palingkanlah aku daripada berhadap kepada neraka Tuhan. Sesungguhnya orang panggil telah membinasakan aku oleh bangunnya. Wa ahraqani, dan dia telah membakar akan daku. Rihwaha tu bukan nar. Rih dia, rihuha, rihun nar itu membakarkan daku. Wa akhraqani zakauha, oleh zakatnya. Zakat itu maksudnya ialah lahapnya. Maksudnya lahap ni makna api yang menyala-nyala tu. Tu. Mana oleh lahapnya makna api-api pucuk tu. Tu dia panggil lahap yang menyala-nyala tu, dia panggil apa ni? Api yang menyala-nyala itulah tu. Oleh lahapnya zakat telah membakar akan daku oleh lahapnya, oleh zakatnya anar. Fayad'ullaha masya-Allah, maka menyeru ia akan Allah, akan bara yang menghendaki oleh Allah Taala akan dia, ayyad'uhu, bahawa memanggil menyerulah ia akan Allah Taala.
Maksudnya menyeru sekian lama jugalah ni. Tuhan tolonglah palingkan muka aku daripada api neraka ni, terus berdoa ni, Tuhan tolonglah ni. Begitulah rayuan dia ni. Makna selama masa yang Allah Taala kehendaki, lama mana ni, itu masya Allah an yad'uhu. Duk panggil tak putus-putus ni. Bukan sekali ni. Tuhan tolonglah palingkan aku muka aku daripada aku tak tahu dah ni. Mana bang neraka itu telah membinasakan aku ni. Lahap dia zakat wa telah membakarkan aku. Tuhan tolonglah ni. Summa tu lama ni. Itu maksudnya ialah fayadullah masya Allah. Maksudnya ambil masa lama tu. Ni doa ya Allah tolonglah palingkan muka aku tak tahu berdoa ni. Summa lama lepas pada tu yaqulullah, berfirman Allah tabaraka wa taala, hal asaita, tak apalah Gabriel, tak apalah, hal asaita in fa'altu dzalika bika antas ala ghairah. Adakah kamu bercita adakah kamu harap bahawasanya kalau aku buat lagu sani, yakni meminta aku paling kamu daripada berhadap kepada neraka kerana turut berdoa kata mung ni. Jadi kalau aku buat kepada mung ni, dengan mung mana lagu tu ni, zalika masa'alta sani, adakah asaita antas ala ghairah, adakah mu cita-cita nak minta hak lain pula. Dah lama ke hak lain ghairahu, makna ghairah zalika. Lama ke aku mana aku tunaikan permintaan mu minta lagi pula ni. Mu nak minta lagi ke tak? Fayaqulu la as'aluka. Dok tu ghairah. Dok aku nak minta ni saja. Ni permintaan aku yang terakhir tu ni. Tolonglah aku tak tahu berdoa dah ni. Berhadap kepada neraka ni. Kalau aku buat mu nak minta lagi kon, bolehlah mintanya. Dok tu aku berjanji aku tak sini minta dah. Inilah permintaan terakhir aku. Kalau mau buat supaya aku minta hak ning, mau palingkan wajah aku berhadap kepada neraka, aku tak minta dah hak lain. Konon-kononnya ni perangai manusia dia tak habis pas ke akhirat ni, supaya atas dunia ni juga. Nah, janji dia tu. Janji dengan Tuhan ni. Fayaqulu ni ghairahu wa yu'ti rabbahu wa yu'ti rabbahu, dan memberilah dia. Maksudnya memberilah dia saat ni orang, saat ni tu rajulun, saat ni rabbahu akal Tuhannya min uhudin, daripada janji-janji, wa mawasiqa, dan juga pertuguhannya ni, makna janji sia dia. Masya Allah akan barang yang menghendaki oleh Allah Ta'ala. Kalau begitu fayasrifullahu wajhah, maka Allah Ta'ala pepalilah wajahnya anin nar, wajah lelaki saat itu daripada neraka. Fa'idha aqbala alal jannati, maka apabila dia berhadap di atas neraka dah lah weh. Dah saat ni berhadap ke neraka, bila paling bermakna berhadap kepada syurga. Tengok syurga, wara'aha, melihatlah dia akan syurga. Sakata masya Allah, terdiam dia akan barang yang menghendaki oleh Allah Ta'ala. Makna dia selama masa yang Allah Ta'ala kehendaki, dia terpegun. Tengok tak kelip mata seolah-olah. Tengok ada dah tu dalam hati tu. Tu tak ingat dah. Mawasik dia dengan Allah Ta'ala. Yaskuta, bahawa dia tu diam. Duk dia selama masa yang Allah Ta'ala kehendaki, dia tu diam. Kerana apa? Kerana kagum, terpegun tengok Allah, syurga sedapnya ni. Tu dia tak ingat dah, dia berjanji dia tak minta dah ni. Kalau begitu ni, summa yaqulu ay rabbi, kemudian lama lepas pada tu ni, dia pun berkata, sebab lama dia tu kerana terpegun tengok kepada syurga. Ay Rabbi, saat ni tak nampak ni. Bawa malaikat berhadap ke syurga, tengok. Ay Rabbi, qaddimni ila babi bil jannati. Dia pun tidak minta banyak selalu ni. Minta sikit-sikit ni. Tuhan, tolonglah. Aku tak nak tahan dah ni Tuhan ni. Allah sedapnya. Tengok pun sedap dah. Tak apalah Tuhan, biarlah tak masuk syurga pun ni. Tolong qaddim ni. Mana tolong bawa aku dekat pintu syurga je. Letak aku dekat pintu syurga je. Tak apa, aku duduk situ pun tak apa dah. Tak masuk syurga pun tak apa ni. Tu. Tengok jauh-jauh ni. Tengok jauh-jauh Allah. Nah.
Itu kan orang-orang dalam neraka itu dia melihat orang-orang dalam syurga bernikmat-nikmat. Oh, alangkah sakit hatinya. Sakit tubuh badan ya Allah ni, sakit hati pula. Allah duk tunjuk apa? Memang Tuhan orang sakit hati kata. Tuhan ni tak ada hati kalau kita kata orang kan. Manusia ni duk ngani, duk macam-macam ni. Tonye, tunggu-tunggu seolah lagu tu lah perangai manusia ni ke Tuhan ni. Jadi kalau kita manusia gak sakit hati lah ni. Sekarang nak sakit hati kata demo. Sedap ni. Supaya Tuhan awak nyanyi kepada Abu Jahal ni, Zuk innaka antal azizul hakim. Sebab Abu Jahal ni mendakwa dia, ana al-aziz al-hakim. Aku ni penguasa, aku ni bijak sanuk ni. Sekarang bila masuk neraka Tuhan kata, Zuk, rasakan olehmu. Tak payah suruh rasa ni. Dia kena gak bagi rasa, gak dia rasa lah. Tapi ni nak sakit hati gak supaya orang-orang tua zaman dulu lah, budak Allah ni tak ada ni. Ayah zaman dulu dia punya ambil rasa ni. Rasa. Jadi ni budak-budak Allah ni dia tak rasa benda lagu tu ni. Kerana ayah-ayah zaman sekarang dia sayang ke anak ni, dia tak sanggup. Orang panggil menyakiti anak sikit habuk pun ni. Tu cara yang salah ni. Dan akhirnya kita menerima akibah. Menerima akibah maksudnya kita hilang kewibawaan sebagai bapa. Sebagaimana ayah-ayah kita dulu hanya jori mata je mana hujung mata je power dia keling mata sikit pergi mana yang pernah ialah ada anak-anak yang berjuruh yang tak pernah kena pun ada lah sebab dia beringat tu. Godes sungguh jam itu ambil tali pano tali hidung lembu juga belepah kata sungguh siapa-siapa jadi cacat pun ada cacat sehingga jadi hilang akal lah kita kata jadi gila lah siapa sekarang tu itu tak kena lah siapa begitu langsung jadi ay rabbi qaddimni ila babil jannah fayaqulullahu lahu, maka berfirman Allah Ta'ala baginya, alaysa qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka, adakah tidak engkau telah memberi akan perjanjianmu dan juga pertugahanmu terhadap la tas'alani, bahawa engkau tidak meminta lagi akan aku, mana ghairal ladzi a'taituka, selain daripada apa yang telah aku berikan kepadamu. Enggak dia musuh aku palingkan kamu daripada berhadap kepada neraka. Dia aku tanya dah mung aku ambil perjanjian denganmu, mu nak minta lagi ke dak lepas pada ni tak situ aku tak minta, nak minta sekali ni jah kalau terdesak pula minta pula tu perangai manusia wailaka ya bna adama tu dia kata wailaka celaka mana ada celaka kalau kita celaka parut ni saya kalau kita ikhlas agak parut ni saya celaka saja jah Tuhan nak main saja nak rakyat kata ya jadi dari satu sudut tu jadi lucu jugalah orang terakhir masuk neraka ni jadi siapa begitu nak ayat kata kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ada iman pada seorang itu sebab tu kita ni berlebih-lebih. Kita ni berlebih-lebih daripada Tuhan menghukum orang. Okey maksudnya sedangkan kita tak tahu akhir dia tu apa dia sehingga kita menghukumkan dia tentu dah ahli neraka ke berapa kita tak tahu lagi. Boleh jadi dia lebih baik daripada kita pada masa akhir datang tu. Jadi lebih-lebih pada Tuhan pula tu ramai orang mana orang Islam tu dia begitu perangai dia tu. Sebab apa? Sebab dia tak tahu bagaimana kasihan belah Allah Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu Allah Ta'ala tu nak beri kebaikan kepada kita, hanya kita ni perlu ada suatu bukti iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Jadi mu janji dah kan dengan aku, mu tak si minta dah bila aku tunaikan orang panggil permintaan kali pertama saat ni, la tas'aluni, mu tak si minta dah ghairal ladzi a'taituka wa ilaka ya bna adam. Parok mung ni, parok ni sem ni taruh kamu ya nama ma'agdaraka, alangkah menipu daya nyomong begitu lafaz ta'ajub apalah yang menipu daya nyomong begitulah apalah yang menipu daya nyomong
Ni pun ni kata tak si minta dah, minta pula ni. Tu. Fayaqulu ay rabbi, maka berkata rajulun sana, ay rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, wahai Tuhanku, ay rabbi, ya Allah, menyerulah ia akan Allah Ta'ala, hatta yaqula lahu, sehinggalah Allah Ta'ala berkata baginya, bagi rajul sani. Maksudnya dia duduk ay rabbi ni, bukan pakai selalu tu, lama juga ni, tu. Sehinggalah Allah Ta'ala berkata ni, tak apalah, dah minta juga ni. Jadi Tuhan dia bukan maksudnya Tuhan ni jadi lemah dengan sebab duk minta, tidak ni. Saja Tuhan nak tengok, mana nak tahu kan, nak ayat Tuhan nak tunjuk kemurah, nak mana kasih saya dia setara ni pun dia duk tu area lagi ni. Sehingga berfirman Allah Ta'ala baginya, fahal asaita in a'taituka dzalika, adakah bercita-cita kamu seandainya aku berilah kepada kamu demikian itu, demikian masalta tu hok meminta saat itu entas ala ghairah, bahawa mu cita-cita bahawa mu nak minta hak lain daripada zalika. Fayaqulu la, dak Tuhan ni dia tambah lagu wa izzatika, demi izzahmu, kebesaranmu ya Allah. Fayu'ti rabbah, maka memberi, la wa izzatika, begitu, tidak Tuhan demi kebesaranmu, maka memberilah oleh rajul sani rabbah akan Tuhannya, masya Allah, akan apa ya Allah Ta'ala kana min uhudin wa mawathiqah, daripada perjanjian-perjanjian dan juga mawasiknya. Fayuqaddimuhu, maka Allah Ta'ala mentakdimkan, bawa ke depan akan dia akan rajulan sani ila babil jannati, kepada pintu syurga. Jadi tak minta dah lah ni dah sumpah dah. Fa iza qama ala babil jannati, maka apabila berdiri dia di atas pintu syurga, infahaqat lahul jannatu, nescaya infahaqat maksudnya infataha, mana terbukalah baginya, bagi rajul sana al jannatu, oleh syurga. Faro'a ma fiha, sani tak tengok lagi bahagian dalam syurga, tengok syurga je. Maka melihatlah dia barang yang padanya, pada syurga yang di dalamnya syurga, minal khairi was-sururi, daripada kebaikan dan juga seronok, suka-suka, kesukaan. Fayaskutu masya Allah wa an yaskuta, maka terdiamlah, kita kata ni, diamlah oleh dia akan barang yang menghendaki, akan masuk ni, qadar masuk, lama masuk, ya Allah Ta'ala menghendakkan dia bahawa dia tu duduk, dia kagum, dia melihat, duduk perhati kepada syurga, apa yang ada dalam syurga. Summa, lama lepas pada tu, summa yaqulu ay rabbi adkhilnil jannata, kemudian berkata dia, ay rabbi Tuhan, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, masukkanlah akan syurga. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lahu, maka berfirman Allah tabaraka wa ta'ala lahu, baginya, bagi rajul saat ni, alaysa qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka, adakah engkau telah memberikan oleh engkau akan perjanjianmu dan juga pertugahanmu. Apa dia? Allah tas'ala ghaira ma u'tita, makna mu tidak akan minta dah selain apa yang telah diberikan akan dikau. Wailaka ya bani Adam, weh celaka ni celaka lah, mana purah jagung ni, parok ni saya ni benu ada ni, ma'adaraka, apa yang alangkah menipu daya nyomong ni. Saat ni kata tak si minta dah, minta juga. Fayaqulu, maka berkatalah oleh rajul sani, ay rabbi, wahai Tuhanku, la akunu ashqa khalqika, wahai Tuhanku, tidaklah aku ni orang yang paling celaka makhlukmu Tuhan. Fala yazalu yadu Allah, maka sentiasalah dia menyeru akan Allah Ta'ala hatta yadhakallah,
Sehingga jadi kalau kita terjemah agak ketawa Allah Ta'ala ni. Tapi morak dia tu tidaklah sebagaimana kita ketawa tu. Jadi nak ayatnya jadi lucu jugalah ni. Macam Nabi lah. Macam Nabi ni kisah Arabi. Nyot tarik ni. Tarik kain redak sapan dah ni. Bukannya nak marah Nabi nak suka kerana perangai tolu dia tu. Jadi kadang-kadang orang-orang jahil ni jadi nak suka orang alim ni dia bersifat hilim, lemah lembut kepada orang jahil kan. Jadi kalau orang panggil kasar kepada manusia tu dia tidak cukup alim kan sebenarnya. Kerana manusia yang ramah bahasa dia dah lagu tu. Orang alim dia kena menanggung beban kesakitan daripada kerana perangai manusia-manusia. Itu yang kita lihat daripada apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan sebab rahmat daripada Tuhanmu lah lintalahum, kamu dapat berlemah lembut dengan mereka itu para sahabat. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik, seandainya kamu ni kasar dan keras hati, nescaya bertempiaran lagilah para sahabat. Tapi oleh sebab pendekatan Nabi itu ialah berlemah lembut walaupun dikasari mana akhirnya mana para sahabat pun tidak jadi liar, bahkan sentiasa orang panggil masuk dekat masuk rapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila duk minta Tuhan masuklah aku dalam syurga, hatta bila duk suruh sama-sama gitu tu jadi ma wailaka mana hatta yadhaqallahu tabaraka wa taala minhu, daripada kerananya rajulin sa'ning fa idza dahiqallahu min, maka tiba-tiba makna ketawalah, itu terjemah harfiahnya begitulah oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Qala udkhulil jannata, dah berfirman oleh Allah Ta'ala, masuklah olehmu ke syurga. Akhir sekali masuklah. Lah, kalau kita agak sabuklah ni, masuklah. Tu. Tuhan bukannya terdesak, seolah-olah kalau kita agak bosan ni. Allah bosan lah, doa tolong, minta tolong. Masuklah. Jadi Tuhan tu tidaklah gitu. Cuma kelakar situasinya maknanya dah berjanji tak saya minta, dah minta juga. Bapa minta tu kerana tak teh hati. Mana boleh teh hati tengok benda sedap bagi sedap ni. Tak boleh, tak ingat, biarlah Tuhan marah lah minta ni, walaupun berjanji dah kata tak saya minta sama ada ingat kau tak ingat kau, boleh jadi tak ingat kerana tengok betapa sedap dan indahnya orang panggil nikmat di depan mata, tengok apa mana sedap dah tak ingat dah janji tu, ataupun ingat wak tak ingat, wak lupa tu. Lalu Tuhan kata masuklah, udkhul jannata fa idza dakhalaha, maka apabila masuklah rajul saat ni dia akan syurga, qala Allahu lahu, berfirman Allah Taala baginya, tamanna, maka bernikmat-nikmatlah olehmu akan dia ma fiha tu, fayasalu rabbah, maka bertanyalah ia akan Tuhannya, wa yatamanna hatta, dan bercita-citalah ia hatta innallah hala yuzakkiruhu, sehingga sesungguhnya Allah Taala sesungguhnya memperingatkan akan dia min kaza wa kaza. Allah Taala bongkar balik ni boleh siapa gini ni Tuhan bakit tak apa Tuhan. Sebab dia yang memiliki segala sesuatu. Jadi macam kita tak boleh nak bakit. Kita tolong orang ke lah sabarlah walaupun dia khianati kita sekalipun. Jadi kita sabar, makna tak sabar bakit. Kalau kita bakit hancur lebur. Orang panggil pahala mana pemberian kita kebaikan kita mung ni asal dia gening-gening duduk dalam neraka. Patu maknanya aku waktu mana duduk dengan begitu dengan Tuhan bongkar bangkit semula Tuhan sebut memperingatkan akan dia supaya dia tu orang panggil rasa bersyukur hatta idzan qata'at bihil al-amaniyu, sehingga apabila terputuslah dengannya dengan rajul itu oleh cita-citanya, qala Allah Ta'ala zalika, demikian itu, yakni syurga itulah laka bagimu. Jadi wa misluhu ma'ahu, dan seumpamanya zalika tu sertanya
Dan seumpamanya dan zalika laka bagimu, peruntukkan bagi aku dah sedia dah, tiada dah bagimu. Wa misluhu ma'ahu, dan seumpamanya, seumpama rajulna sertanya serta rajul. Qala Atha ibnu Yazid, wa Abu Sa'id Al-Khudri, dua ini ma'a Abi Hurairah, serta dengan Abi Hurairah, la yaruddu alaihi min hadithihi, tidak mengembalikanlah di atasnya daripada di atasnya Abi Hurairah, daripada hadisnya syai'an, hatta idza haddatsa Abu Hurairah, sehingga apabila bertahdislah oleh Abu Hurairah, annallaha qala, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, lidzalikar rajul, bagi demikian itu rajul, wa mithluhu ma'ahu. Qala Abu Sa'id, bila sampai kepada tempat tu kata Abu Sa'id, wa asyaratu amsalihi, dan 10 seumpamanya ma'ahu, sertanya serta seorang lah. Itu sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Mana janji Allah Ta'ala dunia dulu apa yang kita buat daripada kebaikan, asyaratu amsalih. Qala Abu Hurairah wa dzalikar rajul, kata Abu Hurairah, akhirnya dia kata jadi saat ni tambahan daripada atuk, dia kata maknanya asyru amsalih. Qala Abu Hurairah wa dzalikar rajul, demikian itu laki-laki, akhiru ahlil jannah dukhulan al jannata, ialah yang terakhir laki-laki yang masuk dalam syurga. Qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi ila akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Faman yahdihillahu fala wa man yudlil fala hadiya. Amma ba'd. فقال الشيخ المؤلف رحمه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Mana dah? Ar-rabi'u an takuna mufradatan. Yang keempatnya daripada syurut hadzal i'rab. Syarat i'rab ini, itulah i'rab isim 6 asma'us sittah, iaitulah rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, dan khafa'nya dengan ya. Bahawa adalah dia mufradah, isim mufrad. Tu. Jadi wahtaraza bidzalika, menjagalah oleh musannif bidzalika dengan kata mana syart, kana syar man ar-rabi' itu antakuna mufradatan, itu min antakuna majmu'atan aw musannatan, daripada bahawa maksudnya itibarnya ialah al-asma'us sittah, itu majmu'ah dalam bentuk jamak. Seperti kalau kita kata abu enggak aba, tu. Ataupun musannatan, makna musanna. Fa in kana, kebalikan daripada fa in kanat majmu'atan, maka jika adalah ia hadhil asma' ini, isim ini dijamak akan dia uribat bil harakati zahirati, nescaya di i'rab akan dia dengan harakat yang zahirah. Nahwa dzalika, demikian itu kaunuhu majmu'atan, itu kaunuha majmu'ah, itu nahwu ialah seumpama haula'i aba'u zaidina, mereka itu ialah bapa-bapa Zaid. Bapa-bapa kepada Zaid. Tu.
Jadi aba'u tu majmu'ah. Jadi tak boleh nak di-i'rabkan i'rab isim 6 ini. Tu. Dia i'rab dengan harakat. Nah, itu aba'u zaidina. Itu makna dhammah. Wa ra'aitu aba'ahum. Tu aba'ahum. Mana maf'ulun bih aba'ahum dengan harakat. Wa marartu bi abaihim. Dan telah lalu oleh aku dengan bapak-bapak mereka itu. Jadi tidak lagi di-i'rab dengan i'rab isim 6 ini. Wa in kanat musannatan, dan jika adalah ianya hadil asma ini ialah musannatan, ditasniahkan akan dia u'ribat, nescaya di i'rab akan hadil asma a'rabal musanna, akan i'rab musanna. Bagaimana? Bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban, iaitu dengan alif pada masa rafa' dan dengan ya pada masa jar dan juga nasab. Itu i'rab musanna. Nah, huwa zalika kaunuha musannatan. Hadani abawa Zaidin. Bermula dua ning ni, dua orang ni ialah dua ibu bapa Zaid. Itu dihazafkan akan nun kerana diidafakkan kepada Zaid. Jadi dia tu abawa makna marfu', sebab jadi khabar, jadi marfu' dia tu bil alifi. Wa ra'aitu abawaih, itu mansub, makna maf'ulun bih mansubun bil ya'i abawaihi. Wa marartu bi abawaihi, dan juga majrur, telah lalu oleh aku dengan dua ibu bapaknya. Walam yazkuril musannif rahimahullah ta'ala min hadil arba'ati, tidak menyebut oleh tuk musannif rahimahullah ta'ala daripada 4 syarat ni. Kalau kita baca mata tu, dia tidak sebut 4 syarat ni. Siwa syartai ni, malaikat 2 syarat saja. Al-awwalaini, yang pertama, keduanya. Dua syarat yang pertama tu ialah mudhafah, makna idafah dan tidak diidafah kepada ya mutakallim. Itu saja yang dia sebut. Jadi syarat dia tidak maknanya majmu'ah, musannatan, dan juga syarat dia tu adalah mukabbarah, itu tak ada sebut pun. Secara sorehnya tak ada sebut, tapi ada isyarat dia. Summa asyara ilaihima, kemudian menunjuklah oleh musannif kepada keduanya syartaini al-akhiraini, 2 syarat yang terakhir itu daripada 4 syarat. Biqaulih, dengan katanya musannif, wa syartu zal i'rabi an yudafna la lil ya. Syarat ini i'rab bahawa diidafahkan tidak bagi ya, ai syartu i'rabi hadil asma bil huruf, itulah syarat i'rab ini isim-isim dengan huruf bahawa diidafahkan kepada lain daripada ya mutakallim. Jadi daripada kata situ fa'ulima min hadza, maka difaham, diketahuilah daripada ini kata an tudafa ila ghairi ya'il mutakallim ni annahu la budda min idafatiha, tak dapat tidak daripada idafahkan akan dia secara automatiknya, maksudnya kena idafah. Cumanya jangan idafah kepada ya mutakallim. Apa sebut jangan idafah kepada ya mutakallim? Kerana syarat dia kena idafah. Tak boleh tidak idafah. Tu. Secara isyarat automatiknya ada. Nanti kan. Wa annahu la budda an takuna idafatuha, dan bahawasanya sya'an tak dapat tidak bahasanya adalah idafahnya hadil asma ni kepada selain daripada ya mutakallim. Jangan idafah kepada ya mutakallim. Jadi kalau idafah kepada ya mutakallim, makna tidaklah berlaku i'rab ini. Wa yumkinu an yufhama asy-syartanil akhirani, dan mungkinlah oleh bahawa difahamkan akan 2 syarat yang terakhir ni min kalamihi, daripada kalamnya musannif. Wa dalika, demikian itu, yakni imkanu fahmi syartaini al-akhir min kalamihi itu,
anna dhamira bahasanya dhamir fi qaulihi pada katanya musannif yudhafna tu yudhafna tu makna hunna raji'un ilal asma'i, ialah kembali kepada al asma'i sittah ni allati sabaqa dzikruha, yang telah terdahulu oleh sebutnya al asma', wahwa lam yazkurha, dan iaitu al asma' allati sabaqa dzikruha tidak menyebut oleh musannif akan dia illa mufradatan, malaikat dalam bentuk mufradah. Situlah makna mengandungi makna syarat mestilah dia tu mufradah, sebab musannif tu tak sebut malaikat mufradah dalam bentuk mufradah, dan lagi pula mukabbaratan dan juga mukabbaroh, tidak musagharah. Maka di situlah ada isyarat secara tersembunyi dah. Mana tak jumpa kita cari tu, dia sebut tu dalam keadaan mufrad dan juga mukabbarah. Tu faka'annahu qala, maka seolah-olahnya musannif qala berkata wa syartu zal rabi an yudaf abun wa akhawtuha al mazkurah ila ghairi ya il mutakallimi, seolah kata lagu tu wa'lam anna zu la tusta'malu illa mudafatan, ketahui olehmu bahawasanya zu tidak diistimalkan akan dia malaikat mudafatan, malaikat dalam keadaan dia tu diidafah. Zu ni tak guna zu saja-saja, wala tudafu illa ila mudmarin, dan tidak diidafah kepada zu ni kepada isim dhamir dak, zuhu, zuha, zuhuma, zukuma, tak ada lagu tu ni. Bal ila ismi jinsin zahirin ghairi sifatin, bahkan kepada isim jenis yang zahir yang tidak sifat. Zu tu yang tidak sifat ni, mana kalau al-alimu tak boleh dah zul alim, kena zul ilmin. Nahu ja'ani zu malin, telah datang akan daku oleh yang mempunyai harta. Jadi malin tu dipanggil isim jenis yang zahir yang bukannya sifat. Jadi fala yajuzu ja'ani zu qaimin, tak harus kita kata telah datang akan datuk zu qaimin oleh orang yang mempunyai yang berdiri. Jadi peliklah nak terjemah pun tak boleh. Bil alifir fa'il musanna wakila ila akhir. Amin bisawab. Sakit gigi duduk dia. Gigi. Lubah.